kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammi bil khairi. Amma ba'du. Pertama sekali kita doakan moga surah Al-Fatihah yang kita bacakan tadi pahalanya disampaikan oleh Allah Taala kepada almarhumah Jamilah binti Ahmad, di mana beliau merupakan pengikut setia kuliah kita walaupun tak sihat dan meninggal semalam. Yang biasa buka ni lah Kamera. Buka kamera yang nampak kipas tu. Biasanya buka kamera nampak kipas, yang kadang-kadang baring pakai kain semayang tu, pakai kain telekung tu kan. Itulah dia Puan Jamilah yang meninggal dunia semalam. Moga-moga roh beliau tempatkan bersama dengan orang-orang yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita sambung kepada pelajaran kita berkaitan dengan solat, tajuk solat lagi, iaitu hari ini tajuknya menceritakan tentang sunat hai'ah dan juga sunat ab'ad. Okey, sunat hai'ah, sunat ab'ad. Hari ini kita belajar sunat ab'ad dulu. Buku teks dia guna sunat hai'ah dulu. Tapi saya suka sunat ab'ad dulu sebab lepas rukun benda yang lebih penting. Lepas rukun benda yang lagi penting ialah ab'ad. Sebab kepentingan ab'ad ni kalaulah tak lakukan disunatkan sujud sahwi. Itu ab'ad. Ab'ad tak lakukan sunat sujud sahwi. Jadi kalau dalam kitab-kitab kitab Melayu lah, kitab Jawi. Kitab Jawi, contohnya kitab Musalli, pengarang mengumpamakan solat ni seperti satu batang tubuh manusia yang ingin diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi rukun tu kedudukannya macam kepala, macam jantung. Kalau tak ada, mati. Macam otak tu rukun, tak ada, mati. Tapi ab'ad ni tak ada, dia hidup lagi. Tapi tak sempurna. Contoh tak ada tangan, hidup lagi. Tak ada kaki, hidup lagi. Tapi tak sempurna. Hai'ah tu, sunat hai'ah ni dia macam bulu mata. Kalau tak ada, okey lagi. Nak kata tak sempurna pun sempurna dah. Cuma tak comel lah. Rambut tu botak, contoh botak. Jadi itu hai'ah. So kalau rukun tu tak ada, dia mati. Tak ada jantung, mati. Tak ada otak, mati. Tak ada kepala, mati. Ab'ad tu tangan, kaki, tak ada dia, hidup lagi. Tapi cacat. Cacat yang kuat. Tapi hai'ah ni tak ada dia. Contoh bulu mata, bulu kening, rambut. Kalau tak ada dia tu masih lagi taklah kata tak sempurna sangat. Bukan tak sempurna, tapi comelnya ada. Gitu. Jadi itu taraf. Kalau tok guru pondok dia ajar gitulah. Jadi kalau tak ada rukun, tak jadi. Kalau tak ada ab'ad, jadi lagi. Tapi nak suruh cantik, kena tampal. So kalau tak ada kaki, pakai kaki palsu. Contohnya nak suruh comel sikit. Kalau tak ada tangan, pakai tangan palsu. Pemakaian tangan palsu, pemakaian kaki palsu tu sujud sahwi lah. Itu perumpamaan untuk guru di pondok-pondok ngajar dulu. Kalau kita nak guna perumpamaan itu kepada pelajar-pelajar, boleh lah. Boleh. Baik. Maksud perbuatan sunat yang jika ditinggalkan tidak membatalkan solat, tetapi sunat diganti dengan sujud sahwi sebelum memberi salam. Okey. Pertama, duduk tahiyat awal. Duduk tu. Duduk itu adalah sunat. Sunat. Sunat apa? Sunat ab'ad. Duduk. Maknanya duduk macam mana? Duduk tu. Duduk tu sunat ab'ad. Duduk iftirash. Duduk iftirash tu sunat hai'ah. Sunat hai'ah
dalam bentuk kedudukan. Maknanya kalaulah dia dah duduk tahiyat awal dengan bentuk duduk secara duduk secara bersila, dia dah dapat dah sunat ab'ad. Dia duduk tahiyat awal tapi bersila. Dapatlah sunat ab'ad, tetapi tak dapat sunat hai'ah. Sebab sunat hai'ahnya adalah duduk iftirash. Dia dapat sunat duduk tu. Sunat ab'ad, tapi dia tak dapat sunat hai'ah. Tu satu. Yang kedua membaca tahiyat awal, mula daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu membaca tasyahud. Baik. Selawat kepada Nabi selepas tahiyat awal. Iaitu selepas daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu tahiyat awal. Setakat tu je. Setakat tu sahaja dalam tahiyat awal. Tidak disunatkan untuk membaca wa ala ali Muhammad pada tahiyat awal. Ingat, pada tahiyat awal tak sunat. Sebab ramai juga yang baca ni. Ramai yang baca. Bukan tak ramai. Kadang-kadang saya pergi masjid lah. Pergi masjid semayang belakang imam. Kadang-kadang saya dengar imam tu baca Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Dalam hati saya, imam ni patutnya tak bacalah wa ala ali Muhammad sebab dia tidak disunatkan di situ. Dia khilaful aula dia panggil. Khilaful aula maksud dia dekat-dekat dengan makruh. Taklah makruh tapi dekat-dekat makruh. Khilaful aula maksud dia menyelisihi perkara yang sepatutnya. Tu khilaful aula. Dia buat sesuatu yang menyelisihi perkara sepatutnya. Jadi siapa yang baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu, dia telah melakukan perbuatan khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang sepatutnya dia tak baca. Jadi dekat-dekat dengan makruh. Baik. Kemudian 1 2 3, yang keempat. Yang keempat ni yang sunat ab'adnya selawat kepada keluarga Nabi selepas tahiyat akhir. Maksud selepas tahiyat akhir ialah selepas Allahumma salli ala Muhammad ada wa ala ali Muhammad. Baik. So yang berkaitan dengan sunat ab'ad ni hanya ada pada 3 perkara. Pertama tahiyat awal, kedua tahiyat akhir, ketiga kunut. Itu yang berkait sunat ab'ad ni ada pada 3 ni. Pertama tahiyat awal, kedua tahiyat akhir, apa dia tahiyat akhir? Selawat ke atas wa ala ali Muhammad tu. Yang ketiga adalah kunut. Kunut tu apa? Pertama membaca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Itu adalah sunat baca doa kunut. Yang kedua, berdiri ketika baca doa kunut. Dua. Kalau dia berdiri, dia tak angkat tangan. Dia dah dapat dah sunat ab'ad, tapi dia tak dapat sunat hai'ah. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Angkat tangan tu tak. Terus Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Dia tak angkat tangan. Doa, tapi dia baca dan dia berdiri. Dah dapat dah sunat ab'ad. Maka bila dapat sunat ab'ad, dia tidak disunatkan untuk dia ganti dengan sujud sahwi. Tak perlulah ganti dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian selawat ke atas Nabi SAW dan keluarga ketika baca doa qunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang akhir doa qunut tu. Jadi saya sebut benda ni supaya kita faham dalam sunat ab'ad ni ada 7. Ada 7. Jadi sekiranya kita semayang tertinggal salah satu daripada 7 ni, maka tak dapatlah sunat ab'ad. Jadi saya nak sebut contoh contoh seorang tu semayang Allahumma salli ala Muhammad. Tahiyat akhir ni. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah salam lah. Sebab apa? Sebab dia terlupa baca wa ala ali Muhammad. Jadi dia semayang dia tidak sempurna, melainkan kalau dia sujud sahwi. Ustaz ada sesiadah tu macam mana? Ni biasa orang tanya ya. Biasa orang tanya gitulah. Kalau pelajar-pelajar tanya nak jawab macam mana? Kita dah habis dah semayang tu.
dah apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita pun teringat, aku tak wa ala ali Muhammad tadi. Macam mana bila aku tak wa ala ali Muhammad tu macam mana? Aku sudah tinggal sujud. Aku sudah tinggalkan sunat ab'ad. Patut disunatkan sujud sahwi. So sekarang nak buat macam mana? Tu soalannya. Kok budak tanya. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Tiap gitu ke nak sujud sahwi? Kok budak tanya. Budak selalu tanya Ustaz soalan tu. Apa tu? Dah buat macam mana? Sujud sahwi tu sunat. Sujud sahwi tu sunat. Malah sujud sahwi tu sunat. Tapi so tak perlu buat ke macam mana? Kalau belum salam, baca balik. Dah salam dah. Kita semayang semula. Semayang semula tak boleh sebab semayang kita dah sah dah. Semayang semula buat apa? Terus sujud sahwi Ustaz. Terus sujud sahwi. Okey, dalam kitab-kitab sebut waktu tu, bila teringat waktu tu dan kita masih lagi berada dalam bentuk tahiyat akhir tu, kita tidak berbual lagi, kita baru duduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita pun ingat. Dan tidak berlaku selang yang lama. Dan kita tidak bangun lagi, kita masih duduk lagu tu. Maka disunatkan juga kita turun sujud 2 kali. Turun. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian Rabbighfirli warhamni. Kemudian Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian salam. Salam tadi sudah dikira sebagai macam dibatalkanlah salam tadi. Okey? Dibolehkan dalam kitab-kitab fiqh sebut. Okey? Okey, biasa budak tanya tu lah jawapannya. Okey? Maksudnya salam jugalah Ustaz. Macam mana? Kena sujud sahwi jugalah. Disunatkan. Kalau tak buat pun tak apa. Boleh faham? Kena salam jugalah, jangan tak salam. Sebab kita sujud sahwi tu. Sebab semayang ni ialah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maknanya kalau kita tak salam, tak adalah takrif semayang. Okey. Jelas? Maksudnya salam tu 2 kali lah Ustaz? Ya, salam tu 2 kali lah. Salam pertama kira dah ni lah. Dah terbatal lah. Okey? Okey. Tak ada yang kat tangan tu. Ustazah Siti Fatimah. Ustazah Siti Fatimah ada soalan nak tanya? Okey, tak ada kot. Kalau semayang berimam Ustaz? Semayang berimam. Kalau imam dia tak sujud sahwi, katalah imam, kita ikut imam. Kemudian dia lepas baca, imam tak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi kan? Boleh. Boleh. Sujud sahwi, kalau imam sujud, kita wajib sujud sama. Tapi kalau imam tak sujud, kita boleh sujud. Faham tak saya? Maknanya kalau imam sujud sahwi, kita tak sujud sahwi, batal solat kita. Tapi kalau imam tak sujud sahwi, kita sujud sahwi tak apa. Contoh imam lupa baca qunut, sujud sahwi sebab imam tak sujud sahwi, boleh. Gitu. Jelas. Tapi kalau imam baca qunut, imam tak baca qunut, imam sujud sahwi, kita tak nak sujud sahwi, tak apalah, aku tak sujud sahwi pun, sebab sunat pun batal sembahyang kita sebab mukhalafah dengan imam. Adapun selepas imam salam, kita boleh sujud sahwi kerana imam dah siap dah. Imam dah keluar sembahyang dah. Bila imam dah keluar sembahyang, dia macam kita tambah 1 rakaat lagi. Faham tak? Macam kita tambah 1 rakaat kan? Imam sudah tinggalkan kita. Tak apalah. Untuk kita sujud sahwi pun. Kelas. Okey, baik. Okey, seterusnya satu lagi saya nak sebut tentang sunat ab'ad ni. Satu lagi nak sebut tentang baca kunut ni. Dalam kunut ni dia ada doa, 1. Dia ada sana, 2. Dia ada selawat, 3. Pertama doa. Doa tu Allahumma hdina fi man hadait, kalau jadi imam lah. Sampai waqina syarra ma qadait. Masuk fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu dia panggil sana, puji-pujian, dan tidak disunatkan untuk diaminkan. Jangan amin kat situ kalau jadi makmum. Dan macam mana? Waktu tu makmum kena baca. Di sini silap faham.
dalam imam-imam pula silap faham. Bila dia kata makmum sunat baca, imam pun perlahankan situ. Tak. Imam disunatkan baca kuat juga. Maknanya imam tu baca sama je. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallat wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Bukan wa qina syarra ma qadait. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu. Tak perlu diperlahankan. Sunat jahar. Sunat dibaca kuat. Itu sunat hai'ah. Itu berada dalam kategori sunat hai'ah, bukan sunat ab'ad. Apa dia? Bacaan kuat tu. Volume suara tu sunat hai'ah. Maknanya kalau imam perlahankan suara kat situ, dia telah meninggalkan sunat hai'ah. Jadi kurang sikitlah markah dia, bulu mata dia kuranglah adanya. Kalau dianggapkan semayang dianalogikan dengan manusia. Jadi sampai situ dia kena terus kuat juga. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala sampai habis. Jelas. Tu satu. Satu lagi yang biasa imam salah. Saya sebutlah. Saya sebut imam salah. Hari ni nak bagi tahu saya kena panggil test imam tu. Dengan main Johor ni. Johor ni hebat. Dan saya puji dah. Dia panggil imam masjid dengan Bilal masjid pergi ke Jabatan Agama, Pejabat Qadi untuk test semula bacaan. Saya amat suka dan saya amat setuju. Saya nak setiap negeri buat. Sebab orang kita ni kalau orang tak test, duk rasa betul je. Jadi saya pergilah tadi, test. Jadi bacaan dia dengar, saya baca Fatihah, saya baca Quran, saya baca khutbah, dia test. Tak apalah. Mana nak bagi tahu, kena test. Kena ada test. Jadi sekarang kok ada yang yang tersilap, saya kena tegur. Setakat pengetahuan saya, contohnya selawat. Ramai orang baca salah selawat. Selawat. Salah kat mana Ustaz? Okey. Salah selawat kat sini. Saya tunjuk. Biasanya wa sallallahu ala. Wa sallallahu ala. Tak apa saya type, lupa nak type tadi. Wa sallallahu ala dan Allah Taala berselawat ke atas. Wa sallallahu ala Muhammad. Kemudian dia ada selepas tu an-nabiyyi al-ummiyyi. Al-ummiyyi. Biasanya gitulah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasallam. Ada dua biasanya kesalahan dilakukan. Kena ingat. Bila wasalla, wasallallah, belakang tu kena salam. Kalau salli, baru sallim. Tu. Kalau fi'il madhi, kena madhi dua-dua. Kalau fi'il amar, kena amar dua-dua. Yang ni satu juga. Ramai juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Confirm tak belajar nahu. Confirm tak belajar saraf. Bila wasalla, maksud dia fi'il madhi. Bila fi'il madhi, belakang tu kena fi'il madhi jugalah. Tapi situ satu saya nak tegur. Satu lagi yang saya nak tegur ialah pada tempat sallallahu tempat ni. Sallallahu sorry. Sallallahu Allah. Sallallahu ala kan? Ala. Okey, wa sallallahu ala ni Muhammadin. Dia gini, ramai salah tu sebab dia tak faham ni. Dia tak faham apa silap ni? Muhammad. Apa lagi ni? Sallallahu ala Muhammad. Sini bagi dua bawah. Di sini bagi dua bawah, sini. Sini masalah. Ramai ni imam-imam baca gini. Dan mempengaruhi makna. Makna tak apa nak comel sangatlah. Okey, baik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi. Ramai baca gitu. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi. Nak tanya, ramai tak baca gitu? Dia sembahyang kat masjid lah, dengar. Ramai tak dengar baca gitu? Wa sallallahu. Ada nun kecil Ustaz.
Memanglah ada nun kecil, tapi imam tak baca nun kecil, tu lah masalahnya. Ramai masjid saya pergi, dia tak jadi wa sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi. Tu yang pentingnya. So sini dia panggil dalam tajwid, dia panggil iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain. Jadi kena baca Muhammadinin nabiyil ummi. Jadi bezanya lain, bezanya gini. Kalau Muhammadin nabiyil ummi, dia macam tak ada alif lam. Kalau kita baca Muhammadin nabiyil ummi, dia macam tak ada alif lam. Dia tak ada alif lam, maksud dia ke atas Nabi Muhammad, Nabi kepada orang tak erti baca. Kepada Nabi Muhammad, Nabi kepada orang tak erti baca. So Nabi Muhammad ni merupakan Nabi kepada orang tak erti baca je. Orang erti baca, dia bukan Nabi. Gitu. Gitu maksud dia. Lebih kurang gitulah maknanya. Sebab dia akan jadi mudhaf kat sini dan mudhaf ilaih ni. Kena syarah nahu lah pulaknya. Baik, gini. Jadi gitu kan. Muhammadin nabiyil ummi. Muhammadin nabiyil ummi maksudnya selawat dan salam ke atas Muhammad. Siapa Muhammad tu? Nabi kepada orang yang tak boleh baca. Yang jadi mudhaf, yang jadi mudhaf ilaih. Tapi kalau ada alif lam kat sini, dia tak jadi mudhaf ilaih. Dia jadi sifat ke atas Muhammad. Siapa Muhammad? Dia Nabi. Siapa dia tu? Dia ummi. Dua sifat situ. Jadi ramai sangatlah saya pergi masjid-masjid. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Aduh. Jadi saya kata nak tegur macam mana ni. Oleh kerana tu ada peluang saya tegur. Siapa-siapa yang dengar imam-imam dia baca macam tu, tegur. Okey? Jelas. Jelas kat bacaan tu. Okey. Itu tentang kunut. Okey, jadi kita belajar sini. Yang pertama, yang biasa kesalahan orang kita buat, dia aminkan waktu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. So jangan aminkan waktu tu. Tidak disunatkan amin. Bahkan disunatkan baca. Okey, baik. Yang kedua kesalahan yang dilakukan, mereka baca perlahan. Imam baca perlahan sampai waktu tu, sampai waktu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tak disunatkan untuk baca perlahan. Disunatkan baca kuat juga. Yang ketiga, wa sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi. Yang ni ramai imam yang membaca dalam keadaan yang salah. Kena betulkan. Muhammadinin nabiyyi. Satu lagi biasanya ada juga tempat salah. Wa sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada juga baca gitu. Wasallim salah. Kalau baca wasallim boleh. Wasallillahumma. Depan tu baca gitu. Wasallillahumma ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini semua nak mencantikkan. Bukanlah sampai ke tahap batal semayang, tapi cantik. Kalau kita baca salah, kalau orang dengar, orang tahulah kita ni tak reti. Malulah pula. Maknanya, tak reti orang ni. Tak reti mudhaf ilaih dengan sifat, dengan mausuf ni. Muhammad situ ada sifat mausuf, dia baca mudhaf ilaih pula dah. Jadi orang tahu kita ni tak belajar nahwu. Malulah kalau kita ustaz. Gitu. Baik. Okey, satu lagi soalan. Yang ni saya nak tanya soalan. Dan soalan ni saya pun belum boleh jawab. Yang ni saya nak tanya sebab ramai-ramai sini ada ramai ustaz kan. Nak tanya. Ada waktu saya mengajar kat kampung, orang tua tanya. Power soalan orang tua ni. Dia kata, ustaz, ni, selawat kepada Nabi selepas tahiyat awal adalah sunat, dia kata. Maknanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad tu sunat ab'ad. Maksud sunat ab'ad, kalau tak buat, sunat sujud sahwi. Gini ustaz, imam kampung saya ni ustaz, dia tahiyat awal dia laju sangat, imam tu. Imam laju. Maknanya imam dah Allahumma salli ala Muhammad. Saya baru duk asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun naiklah rakaat 3. Bila naik rakaat 3, saya pun ikut naik sama dengan dia. Bila saya ikut naik sama dengan dia, maka saya tak bacalah selawat kepada Nabi dalam tahiyat awal. Adakah sunat bagi saya untuk sujud sahwi? Kerana saya sudah tinggal sunat ab'ad. Tu soalannya. Saya kata nantilah saya jawab. Mati dah ustaz tu. Apa nama? Bukan ustaz. Pok cik tu. Nama pok cik tu Wok. Wok. Wok tu apa nama isteri saya kenal lah. Sebab isteri saya duduk depan ni duduk belajar ni.
Wak pernah tanya soalan tu. Tua dah wak tu. Meninggal dah wak. Tak sempat jawab. Meninggal dah dia. Jadi adakah sunat bagi dia untuk sujud sahwi? Sebab dia kata dia tinggal lah. Sebab imam naik cepat. Bukan masalah imam naik cepat sebenarnya. Dia baca lambat. Dia tu baca lambat sikit. Jadi soalan saya kepada ustaz-ustaz ni. Kena sujud sahwi ke tak? Tu soalannya. Jadi soalan tu KIV. Sebab saya cari dalam kitab tadi tak jumpa-jumpa. Cari dalam YouTube, cari dalam kitab tak jumpa-jumpa. Nanti saya rujuk Tok Guru pondok. Tapi agak-agaknya lah di kalangan ustaz ni saya rasa ada yang tahu. Ramai ni 194 orang. Kalau ada tolong bagi tahu jawapan. Kalau ada yang tahu. Kalau ada yang tahu tolong bagi tahu jawapan. Kalau ada. Agak-agak ada ke tak ada? Teka boleh lah Ustaz. Teka tak boleh. Dia tak boleh nak teka. Tak boleh teka. Baik. Okey, seterusnya ni. Ustaz, kalau ada yang sengaja tak baca selawat akhir macam mana? Sengaja tak baca selawat akhir tu selawat tak boleh. Selawat tahiyat akhir itu fardu, itu rukun. Itu rukun. Itu rukun. Bila itu rukun, maka kalau tinggal, batal. Selawat ke atas Nabi. Tapi kalau tinggalkan wa ala ali Muhammad, sunat sujud sahwi. Itu soalan ni tanya. Soalnya Ustaz baca ni betul macam mana? Macam mana? Tadi saya dah syarahkan tadi kan. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Apakah hukum makmum ikut imam baca doa kunut hingga selesai? Start daripada Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi ma afait. Dia pun Allahumma hdini juga. Tidak disunatkan macam tu sebab dalam kitab fiqh kata wa yu'minul makmum. Hendaklah makmum aminkan. Jadi bila makmum aminkan dia kena amin lah. Jadi kalau dia baca juga dia telah melakukan sesuatu perkara yang tidak disunnahkan. Sunatnya amin. Gitu. Jadi hukumnya khilaful aula, makruh lah. Baik, sebab dia tidak buat benda sunat. Baik. Situ habis situ. Habis bab sunat abad. Orang tanya pula, biasa pelajar tanya. Sujud sahwi. Pelajar tanya. Berapa kali Ustaz? 2 kali. 2 kali sujud sahwi. Sunat sujud sahwi 2 kali. Lepas tu baca apa? Itulah bacaannya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau saya tak ingat saya baca Subhana rabbiyal a'la boleh tak? Pelajar tanya. Betul tak? Kalau saya tak ingat Subhana man la yanamu wa la yashu, saya baca Subhana rabbiyal a'la. Boleh tak? So jawapannya? Jawapannya boleh. Tak ada salah pun, boleh. Sebab apa? Sebab kita tak ingat yang subhana man la yanamu wa la yashu. Maka baca subhana rabbil a'la pun boleh. Lepas tu suruhlah budak tu ngapal. Sembahyang tu sah, tak ada masalah. Baik. Kemudian tanya pula, yang ni pernah berlaku di masjid kampung saya di Kelantan. Imam sujud sahwi, dia terlupa sujud sahwi 2 kali, dia sujud sekali. Pening makmum. Ni pernah berlaku. Imam terlupa kunut. Sudah terlupa kunut pulaknya. Assalamualaikum warahmatullahi bila sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam tu dia sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum pening. Ada makmum yang terus salam sama dengan imam. Ada makmum yang sujud sendiri pula tambah sekali lagi. Jadi pening. Sudah pening tu sudah semayang tu pakak bangun pergi tanyalah orang tu, tanya orang ni, tanya orang tu, tanya orang ni. Antaranya ayah saya ceritalah. Ayah saya cerita, dia sambung. Dia ayah saya sujud sekali lagi. Sujud sekali lagi. Lepas tu orang datang tanya ayah saya, ada ayah saya. Ayah saya pun pergi jumpa almarhum Tuan Haji Yunus kat masjid tu. Tuan Haji Yunus kata sah. Benda tu kan sunat, tak apa. 50 lupa tak apa. Sah. Semayang sah. Tidak dianggap batal. Okey, kata Tuan Haji Yunus. Ingat lagi. Kedua-duanya sudah meninggal dunia. Tuan Haji Yunus pun sudah meninggal dunia. Ayah saya pun sudah meninggal dunia. Itu pengalaman lah tu. Pengalaman duduk kat kampung. Sebab tu kita ni kena pergi masjid kat kampung-kampung ni. Itulah kelebihannya. Kadang-kadang Allah Ta'ala hadirkan benda-benda sebegitu untuk kita tambah ilmu. Baik. Okey, seterusnya. Kita pindah kepada tajuk sunat hai'ah. Okey, sunat hai'ah Hai'ah lain. Hai'ah ni, okey, saya tarik semula. Okey, pertama, mengangkat tangan pada 4 tempat. Kena ingat, dalam mazhab Syafi'i 4 tempat. Kadang-kadang ada buat terlebih. Terlebih tu makruh lah.
Mengangkat tangan pada 4 tempat. Bila? Allahu Akbar. Bila? Takbiratul ihram. Kedua, Allahu Akbar. Rokok. Ketiga, Sami'allahu liman hamidah. I'tidal. Keempat, bangun dari tahiyat awal. 4 tempat. Sunat angkat tangan. Tak angkat? Tak apa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, hanya sunat waktu takbiratul ihram sahaja. Waktu rokok, tak sunat. Sami'allahu liman hamidah, tak sunat. Kenapa berlaku perbezaan antara dua mazhab tersebut? Kerana Imam Syafi'i menerima hadis ini untuk diamalkan dan Imam Hanafi menolak hadis ini untuk diamalkan. Tu je kaedahnya. Tu je sebabnya. Hadis ni bertaraf sahih. Adalah Nabi SAW apabila dia semayang, dia angkat takbir pada 4 tempat. Takbiratul ihram, rokok, i'tidal dan bangun daripada tahiyat awal. Hadis ni sahih. Jadi Imam Syafi'i pun terima. Imam Hanafi tak terima ke hadis sahih? Imam Hanafi tengok hadis ini tidak diriwayatkan dalam keadaan yang mutawatir. Dia kata, pada aku hadis ni sahih, tapi ada something wrong. Why something wrong? Nabi ni orang tengok tiap-tiap hari dia semayang. Patut yang meriwayatkan hadis ni ramai. Kenapa sikit je yang meriwayatkan hadis ni? Kenapa hadis ni dikategorikan sebagai hadis ahad, bukan hadis mutawatir? Patut hadis ni hadis ramai lah. Orang tahu belaka Nabi semayang hari-hari. Tapi kenapa beberapa orang sahabat saja yang riwayatkan? Mesti ada something wrong ni. Tak apalah, aku tak nak terima lah hadis ni, kata Imam Hanafi. So angkat takbir waktu takbiratul ihram je lah. Waktu lain tak usah angkat lah. Jadi kedua-duanya betul. Apa betul? Mazhab Syafi'i kerana dia beramal dengan hadis sahih. Mazhab Hanafi kerana dia tidak cukup syarat hadis sahih untuk diamalkan. Dua-duanya betul. Yang tak betul kita ni mazhab Syafi'i. Kita ni mazhab Syafi'i. Tiba-tiba bila kita tengok orang Pakistan tak angkat tangan, kita pun tak angkat tangan juga. Bila tanya kenapa tak angkat? Ulama Pakistan dia alim lebih daripada kamu lagi, Rifki. Tok guru besar Maulana tu. Aku tengok dia sembahyang tak angkat pun tangan untuk rokok. Jadi aku takkan nak ikut kau, Rifki. Kau ni ustaz kampung je. Bukan masalah ustaz kampung. Mazhab Hanafi benar dia tidak angkat tangan. Mazhab Syafi'i angkat tangan. Tu biar reti. Sebab soalan juga bila orang tengok dan tak belajar ni. Dia tengok tok guru Maulana di Pakistan tak angkat tangan, dia pun tak angkat tangan. Dia sama juga comel-comel dah baca Quran di Malaysia ni. Tak sengau. Comel dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pergi Mekah dia dengar Syuraim nak sengau sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bunyi sengau. Dia balik jadi sengau. Dia umrah balik-balik sengau. Tanya kenapa sengau? Imam Mekah sengau. Takkan Imam Tamayu betul, Imam Mekah tak betul. Imam Mekah bukan sengau. Imam Mekah tu memang hidung dia kecil. Sebelah sini ni, bila kecil sini dia bunyi lagu tu lah. Hidung kita ni memang besar dah. Tak perlu nak sengaukan lah. Ni masalah ni. Sebab apa? Sebab belajar tiru-tiru. Tu kena belajar ada ilmu. Baik. 2. Meletakkan tangan kanan atas tangan kiri ketika qiyam dan diletakkan di bawah dada. Ustaz, bawah dada? Yang ni bergaduh pula sini. Jadi mudah nak sebutnya. Kalau kita nak kenal orang mazhab mana semayang, okey. Kalau Allahu Akbar duduk sikit bawah dada tu macam kita ni, bawah dada sikit, itu mazhab Syafi'i. Kalau Allahu Akbar duduk atas dada ni, itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Di sini. Mazhab Hanbali. Kalau Allahu Akbar bawah pusat tu, bawah pusat, itu mazhab Hanafi. Kalau Allahu Akbar duduk bawah, tak ada mana-mana, kat dada pun tak, bawah pun tak, lurus je tangan, itu mazhab Maliki. So jangan bergaduh. Okey, jangan bergaduh. Orang tanya tajuk ni, saya jawab ketawa-ketawa je. Ustaz, sebut betul Ustaz, mana satu tangan kena letak ni? Orang tanya saya. Saya jawab saya tak berapa risau sangat bab tangan ni. Kaki ramai. Kaki tu ramai yang salah letak. Kaki tu ramai salah letak waktu semayang. Dia kata, salah macam mana?
kaki tu salah letak sebab dia letak di rumah waktu semayang. Patutnya orang lelaki semayang kena letak di masjid kaki dia tu. Yang tu lagi masalah daripada tangan ni. Saja nak kenakan dia. Jadi nak bagi tahu orang tanya. Jadi yang tu lagi besar yang perlu kita tak usah bergaduh lah kalau ada orang letak sini ke. Tapi kalau mazhab Syafi'i je suruh letak bawah sikit daripada dada. Okey, tak apa. Sebab semuanya ada hadis berlaku. Ada hadis. Ada hadis dan ada juga pemahaman terhadap hadis. Khilaf tu berlaku kerana hadis dan kerana pemahaman hadis. Bila ada Nabi kata dalam riwayat yang kata Nabi yada'u yadaihi ala sadri. Rasulullah meletakkan tangannya atas sadri. Jadi ada orang syarah sadri, dada. Ada orang syarah sadri, dada sampai ke bawah. Jadi huraian tu panjang. Ni dada. Sini pun dia anggap sadr juga. Start daripada dada sampai ke pusat. Start daripada atas sini sampai ke pusat. Itu semua kategori dada berlaku. Ada ulama syarah gitu. Jadi itulah yang berbeza pandangan tu. Bila berbeza pandangan sebegitu, janganlah kita bergaduh dengan sebab itu. Baik. 2. 3. Melihat tempat sujud. Ni sunat, melihat tempat sujud. Ketiga, keempat, membaca doa iftitah. Doa iftitah tu paling pendek, maknanya ada orang tak baca doa iftitah semuanya sunat. Rugi. Bacalah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu kalau malah tu, setakat tu cukup. Tapi jangan Allahu akbar bismillah, rugi. Sebab apa? Sebab ada hadis sahih menyatakan bila kita baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ni, pintu langit terbuka. Kita Allahu akbar tu, kita pun Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Waktu tu Allah Taala buka pintu langit. Jadi kita ni nak semayang kita kan, as-salatu mi'rajul mu'min. Semayang tu mi'raj orang beriman. Kalau Nabi naik ke langit, kita pun nak suruh solat kita naik ke langit. Mi'raj tu kita kena buka dulu pintu langit. Cara nak buka pintu langit, Allahu akbaru kabira. Baik. Jadi kena baca Allahu akbaru kabira. Ni tarawih ramai. Tarawih Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Tarawih pun Allahu akbar kabira lah dulu. Sampai bukratan wa asila, barulah Fatihah. Ni tak terus Fatihah. Tahulah sunat, tapi janganlah buat sampai tahap tu. Okey. Baca doa iftitah. Dan doa iftitah Nabi SAW ni ada banyak versi. Ada banyak versi. Yang paling popular yang anak-anak duk baca tu lah. Yang anak duk baca. Cuma anak-anak kita baca tu ada tempat salah juga situ. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kenapa panjang kat situ? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya pendek je. Kenapa panjang ya kat situ? Sebab budak ngapal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Boleh dikatakan hampir 99% lah baca panjang kalau budak tingkatan 1 tu. Bila saya suruh baca doa iftitah tu, mungkin dia belajar dengan sekolah rendah tu. Jadi belajar sekolah rendah, sebab budak sekolah rendah kan baca kuat-kuat kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dia ikut yang tu sampai tingkatan 1. Nak baiki yang tu pun penat. Jadi betulkan daripada awal lagi. Itu doa iftitah. Itu versi 1. Ada versi yang kedua. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 kali. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang tu. Ada juga. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakta. Ada juga. Banyak versi. Baik, kesimpulannya kena baca doa iftitah. Kemudian baca isti'adzah sebelum Fatihah. Yang ni pun satu juga ni. Kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah. Sunat. Tapi kalau sudah masuk bismillah, tidak sunat lagi untuk ghostan semula. Tak sunat dah. Sampai apa? Wa ma ana minal musyrikin. Sampai akhir wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa auzubillah lah. Ghostan pula tak usah. Tidak disunatkan ghostan. Sebab apa tidak disunatkan ghostan?
Sebab kita dah masuk yang wajib. Bismillah tu adalah Fatihah. Fatihah hukumnya wajib. Bila Fatihah hukumnya wajib, kita sudah terlepas yang sunat, tak sunat lagi nak ghostan buat yang sunat sebab kita dah masuk dah yang wajib. Okey, jelas? Ya. Ada pelajar ni, dia ramai dia baca ni tau. Wamah Yahya. Wamah. Bukan Wamah Yahya. Wamah Yahya. Wama Yahya. Dan apa yang dia hidup. Wama apa? Yahya dia hidup. Bukan wamah Yahya kehidupanku. Mahya ni dalam istilah nahwu dia panggil masdar mimi. Dia masdar. Tapi dia masdar mimi. Masdar mimi. Maknanya kehidupanku, hidupku. Wama Yahya. Salah. Wama Yahya. Salah. Kena betulkan. Okey. Tapi benda ni sebab benda ni benda sunat tak. Kalau taklah sampai batas mayang. Baik, seterusnya. Lepas tu satu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni disunatkan, soalan saya. Adakah disunatkan dibaca pada tiap-tiap rakaat atau disunatkan dibaca pada rakaat pertama sahaja? Cuba jawab. A'udzubillah. Sunat baca tiap-tiap rakaat ke sunat baca rakaat pertama sahaja? Cuba jawab saja. Cuba tulis. Tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat. Ada kata pertama sahaja. Salmi kata rakaat pertama sahaja. Nik Kasmah kata pertama sahaja. Muiz kata sekali sahaja. Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. Okey, antara dalam mazhab Syafi'i sendiri, antaranya kata sunat pada rakaat pertama sahaja. Ada yang kata sunat tiap-tiap rakaat sebab dia sudah diselangi dengan zikir-zikir. Maknanya Allah Taala sebut wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Bila membaca Quran kamu kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. So sekarang kita nak baca Quran. Bila Fatihah rakaat pertama, kita pun sunat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surah. Sudah baca surah tu, kita rokok. Subhana rabbiyal azim. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu semua bacaan-bacaan bukan ayat Quran dah tu. Bila bacaan yang sudah tidak ayat Quran, maka kita sudah diselangi oleh Rabbighfirli, At-Tahiyyah, apa semua. Bila sudah diselangi oleh bacaan-bacaan lain, maka bila naik rakaat kedua, dia sudah menjadi bacaan yang baru Quran tu. Maka disunatkan juga untuk baca a'udzubillah. Itulah dalil yang mengatakan sunat baca tiap-tiap rakaat. Ada pula yang mengatakan pada rakaat pertama sahaja. Jelas? Jadi dua-dua tu betul lah. Ustazah Sirah pun betul. Ia kata tiap-tiap rakaat. Ustaz Muiz pun betul. Sebab ada juga ulama kata rakaat pertama sahaja. Cuma yang tak betulnya, ada juga yang tak betul. Yang tak betulnya yang baca a'udzubillah selepas daripada amin. Tu bukan tempat dia tu. Dia ada juga saya dengar pelan-pelan lah. Dia tak baca kuat, baca perlahan. Bila? Bila dia baca Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perlahan punya bismillah sampai waladdallin. Amin kan imam. Bila amin ni dia pun nak start baca surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kita dengar dalam mic tu. Saya kata orang ni meletakkan a'udzubillah bukan pada tempatnya. Kenapa a'udzubillah di situ tidak disunatkan baca? Sebab tidak diselangi oleh apa-apa bacaan lain. Tadi kan baca dah a'udzubillah, lepas tu baca Fatihah. A'udzubillah apa lagi lepas tunya? Tak adalah. Sama juga kalaulah kita jadi lead. Kita jadi leader. Kita lead baca Yasin sekolah. Kita lead baca Yasin sekolah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis baca Fatihah tu baca Yasin. Jangan duk baca lagi a'udzubillah nak start Yasin tu. Kalau baca pula a'udzubillah nak start Yasin tu nampak sangat kita ni tak belajar. Baik. Nampak sangat. Oh, baca a'udzubillah sekali lagi. Tadi Fatihah a'udzubillah dah. Nampak sangat kita ni tak belajar. Okey? Tu kaedah dia. Baik. Jelas. Dan di sini disenaraikan. Disenaraikan ayat hafazan 3-5 memang ramai baca wa ma Yahya. Ustazah Haslina cakap. Betul. Ustazah Jamiah kata, satu lagi wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Betul Ustazah Jamiah betul. Betul. Ramai sangat budak-budak
yang salah baca ni. Jadi ustazah-ustazah yang ada depan ni minta betulkan. Ramai sangat dia salah. Pertama wa mahya ya panjang, satu lagi umirtu panjang. Yang tu ramai salah. Jadi kena rujuk betul-betul waktu ngajar tu. Baik. Seterusnya ya. Tak, kenapa jadi begitu PPD tanya tak tahu. Orang PPD tanya tu. SIC Plus tanya kenapa jadi gitu. Ustaz ni? SIC Plus tanya kenapa jadi gitu. SIC Plus sains sosial pula. Yang tu tak tahu. Yang tu ustazah kena ustazah. Apa nama PPD kena pergi tanya. Sebab kami hanya terima daripada tingkatan 1. Dia memang darjah rendah lagi. Tadika dulu lagi Ustaz Muiz kata ajar lagu tu. Jadi SIC Plus kena pergi tegur geng-geng pasti kalau dia baca salah. Tu lagi. Sebab dia bawa lagu tu. Bila dia bawa lagu tu, bawaan ni payah. Jadi saya nak tegur yang tu, nak betulkan yang tu, ya Allah. Kenapa kau tak ada? Ustaz dah lama dah lagu ni kan. Jadi saya harap kalau guru-guru tingkatan darjah 1 darjah rendah pasti ada ni ataupun tadika ada ni minta betulkan. Memanglah benda ni taklah kata batas mayang tapi tak comel lah. Okey? Okey, selepas tu membaca amin, menyebut amin selepas Al-Fatihah. Amin selepas Fatihah dan disunatkan bersama dengan imam. Kemudian membaca secara kuat dan perlahan pada tempat tertentu. Yang tadi. Maknanya waktu baca kuat macam kunut, sunat kuat semua. Kemudian rakaat pertama, rakaat kedua sunat kuat. Kalau baca perlahan boleh. Ada satu cerita ni hari raya. Hari raya saya pergi sembahyang di kampung saya. Imam waktu tu terlupa. Imam tu terlupa sembahyang maghrib. Dia bukan sembahyang maghrib, mungkin dia ingat sembahyang asar. Saya pula duduk belakang dia. Bila dia Allahu Akbar, saya pun Allahu Akbar. Kemudian kita pun iftitah apa semua. So dah iftitah tu saya pun tunggulah dia baca Fatihah. Dia perlahan, rupanya dia ingat sembahyang asar. Jadi dia bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kata sudah imam ni. Saya pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kuatlah sikit nak suruh dia sedar. Ni maghrib ni. Dia pun buat dek je. Saya pun terus baca Fatihah dalam keadaan perlahan. So rakaat pertama perlahan. Rakaat kedua perlahan. Tapi semua baca perlahan lah. So maghrib hari tu maghrib perlahan lah. Seumur hidup sekali pernah. Maghrib perlahan. Kemudian bila naik rakaat yang ketiga, dia ingat asar. Bila dia ingat asar, habis rakaat ketiga, dia tak duduk tahiyat akhir lah. Dia naik rakaat keempat. Waktu tu kita subhanallah. Kita katakan dia. Dia pun muncul lah dia dengar. Dia pun turun. Dia pun tahiyat akhir. Kemudian tahiyat akhir, dia pun salam. Sudah salam apa semua, saya tanya, Mam sembahyang apa tadi? Dia kata, sembahyang asar. Tengok gelap dulu. Dia maghrib. Allah letih hari ni. Sembahyang makmum sah ke tak sah? Makmum sah. Tak ada masalah. Baik. Sebab dia ikut kita sembahyang ikut dia. Tak ada masalah. Tu nak bagi tahu betapa banyak peristiwa-peristiwa berlaku yang menyebabkan kita kena pandai. Baik, melafazkan takbir intiqalat, Allahu Akbar, dan disunatkan takbir intiqalat. Kalau takbir intiqalat tu tempat yang perlu panjang, disunatkan panjang tempat loh tu. Dalam mazhab Syafi'i. Contoh, ketika nak naik rakaat pertama ke rakaat kedua. Allah kena panjang. Sampai bertemu dengan apa nama? Rukun seterusnya. Tapi taklah disunatkan sampai duduk berdiri dah Allah lagi. Dia ada juga geng-geng kaki lagu ni. Menyakit kaki lagu pula. Geng-geng kaki lagu. Dia sampai dah tu. Dia dah kiam dah. Allah. Kiam berdiri dah. Duk Allah lagi. Saya kata apa hal orang ni. Sebab apa? Sebab lagu dia tak habis. Sebab Allah lagu tak habis lagi. Dia situ pun Allah juga. Situ makruh dah tu. Kalau nak panjangkan lagi. Dia sunat setakat sampai tu. Berhenti dah. Akbar lah situ. Dia ada juga. Ada macam tu. Okey, baik. Membaca surah atau ayat selepas Al-Fatihah. Dalam buku tulis ni dia tulis membaca mana-mana ayat.
Jadi saya tulis buku teks, tapi saya tulis membaca surah dan ayat atau ayat. Sebab yang disunatkan adalah surah lebih besar daripada ayat. Walaupun, jadi ulama-ulama kita syarah, baca ayat sunat, baca surah lebih sunat daripada ayat. Maknanya baca surah dengan sempurna. Baca surah dengan sempurna itu lebih sunat. Jadi kalau lebih sempurna kita baca inna a'tainakal kautsar walaupun hanya 3 ayat dibandingkan dengan kita baca 10 ayat daripada tebuk mana-mana surah. Itu dari segi keafdalannya. Tapi tak apa. Itu dari segi afdaliyahnya. Baik. Kemudian membaca tasbih rukuk dan sujud. Yang ni biasa. Subhana rabbil a'la. Kemudian subhana rabbil azim. Subhana rabbil a'la. Meletakkan kedua-dua tangan atas paha ketika tasyahud. Duduk tawarruk pada tahiyat akhir dan iftirash pada tahiyat awal. Yang ni biasalah. Tahu dah. Berpaling ke kanan ketika salam pertama. Dan yang kedua, yang seterusnya memberi salam yang kedua. Baik. Jadi ini adalah benda-benda sunat hai'ah yang ada dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada soalan? Ngajar-ngajar budak pun tanya, Ustaz, sapu muka macam mana Ustaz? Tak ada kat sini ni. Dia tanya. Sapu muka, tak ada pun kat sini ni. Sunat ke tak ni? Saya dengan mak saya, ayah saya semua sapu muka. Sunat ke tak Ustaz? Tak ada kat sini ni. Jawapan saja nak tanya. Nak tanya. Nak tanya orang sini cakap apa. Okey, Nik Kasmah kata Nabi buat. Okey, tak apa. Kalau Nabi buat, kenapa tak ada sunat kat sini? Kalau Nabi buat, kenapakah dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang besar-besar, kitab Minhajut Talibin, tak ada sapu muka? Tak apa, sekejap lagi saya jawab. Jangan kata saya Wahabi pula. Puan Hajar Razia kata luar solat dah. Luar solat ikutlah, nak sapu muka kau, nak sapu kepala kau, ikut dia lah, semayang siap dah. Tak, bila dibuat sentiasa, dia jadi macam ada something kita buat tu. Mesti kita ada faham sesuatu sebab kita buat tu. Sebab ada pasir, kata Soleh pula dah. Biasalah kata Nabi tak buat. Sudah, dah pening lah. Tak, kalau budak tanya ni, so nak buat ke tak buat? Baik. Kejap lagi, Ustazah Nur Hamimah Muhammad Hanafi tanya. Dia tanya baca ayat kursi dalam sembahyang. Dalam sembahyang, ni nak sebut satu ni. Dalam sembahyang, kalau kita nak baca ayat, memanglah dalam zikir wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallahur rahmanur rahim. Zikir boleh. Tapi dalam sembahyang wa ilahukum ilahun wahid tu dia tidak duduk sekali dengan ayat kursi. Sembahyang tak batal. Sembahyang tak batal. Tetapi dia tidak duduk sekali dengan kursi. Wa ilahukum ni duduk dalam juzuk yang kedua. Bawah sekali. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illallahur rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Tu ayat dia tu. So kalau baca wa ilahukum boleh. Kena sambunglah ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Jangan sambung ayat kursi. Baik. Ngoh. Tutup kamera tu. Mek, tutup kamera, Mek. Ada mak saya. Mek, tutup kamera. Telefon Mek. Suruh tutup kamera. Tutup kamera. Suruh Madihah tutup kamera. Baik. Okey, baik. Kak Ngoh tutup kamera. Okey, cantik, bagus. Terima kasih. Baik. Jadi kalau nak baca ayat kursi lah. Tak usah mula dengan wa ilahukum ilahu wahid. Sama juga nak baca ayat 1000 dinar. Saya pernah semayang, imam baca ayat 1000 dinar. Dia mula dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tak betul tu. Sebab ayat 1000 dinar ni orang panggil ayat 1000 dinar. Surah At-Talaq, wa may yattaqillah tu duduk belakang tu, bukan duduk kepala ayat. Wa may yattaqillah tu duduk kepala ayat, bukan dia duduk belakang. Bila dia duduk belakang, dia tak boleh lah nak ambil ujung ayat, dia kena ambil kepala ayat. Tidak disunatkan. Jadi kalau nak baca, kalau orang baca wa may yattaqillah dalam semayang tu, terus dengan wa may yattaqillah, itu bukti dia tak tengok Quran.
Dia tak kaji dulu. Tak boleh. Surah At-Talaq, wa may taqillah di bawah. Baik, itu saya jawab soalan. Okey, baik, kita tengok. Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan. Ada doa dibaca semasa sapu muka, kata Nur Azmiah Jami'un. Betul? Baik. Okey, sekarang kita nak rungkaikan permasalahan sapu muka ni supaya ustaz-ustazah jangan duk bergaduh. Nak rungkaikan persoalan sapu muka ni. Okey, dalam dengar dulu. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang besar-besar, contoh yang Imam Nawawi tulis, Minhajut Talibin, Majmu' Syarah Muhadzab, Kitab Al-Um, kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab-kitab yang besar-besar tidak disenaraikan sapu muka itu sebagai sunat semayang. Situ dulu, pegang situ dulu. Nanti orang kata aku Wahabi pula susah pula. Bahaya ni. Pegang situ dulu. Baik, dalam kitab besar-besar. Imam Nawawi pun tak sebut dalam kitab Minhajut Talibin, Qaradut Talibin, tak ada. Okey, baik. Tetapi ada disebut dalam kitab Al-Azkar. Ni kitab Al-Azkar. Okey, jadi saya nak bagi tahu metodologi ulama dulu supaya kita faham metod baru kita tak bergaduh. Okey, dalam kitab Azkar, Al-Azkar, Imam Nawawi sebut satu riwayat daripada Ibnu Sunni daripada Anas bin Malik, iaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dia semayang, dia sapu dahinya dengan tangannya yang kanan. Kemudian dia baca Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Satu riwayat lain lagi sebut Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Dan kena ingat, ini disebut dalam kitab An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Maka ulama-ulama Nusantara ni dia beramal dengan kitab Al-Azkar. So sebab Imam Nawawi letak hadis ni dalam kitab Al-Azkar, maka mereka pun amalkan. Mereka pun sapulah muka selepas mayang. Salah ke tak salah? Tak salah. Kenapa? Ada disebut dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jadi kenapa Imam Nawawi tak sebut pula dalam kitab Minhajut Talibin, kitab fiqh? Kenapa Imam Nawawi tak letak hadis ni dalam kitab fiqh? Imam Nawawi letak hadis ni dalam kitab Al-Azkar. Ni saya nak bagi tahu disiplin ni. Supaya jangan bergaduh. Baik, disiplin ilmu fiqh yang dipegang oleh Imam Nawawi ialah hanya hadis-hadis yang sahih, benar-benar sahih yang boleh dijadikan sandaran hukum. Jadi, bila betul-betul sahih, barulah dia letakkan penyenaraian dia dalam benda-benda sunat. Itu fiqh. Tapi dalam bab Al-Azkar, kitab-kitab zikir, dia dah bagi tahu awal-awal lagi muka depan kitab zikir. Dia bagi tahu yustahabbul amalu bil haditsid dhaif, sunat untuk beramal dengan hadis dhaif, fil fadaili pada benda-benda fadail, wat targhibi benda-benda targhib, wat tarhibi benda-benda tarhib, malam yakum mawdu'a, selama mana hadis itu tidak bertaraf hadis palsu. Wa dzalika bi syurutin, dengan 3 syarat. Apalah yang tu syarah lain kali. Maknanya Imam Nawawi kata kalau kamu nak amal hadis ni boleh. Tapi dia tidaklah sampai tahap nak letakkan sebagai benda-benda yang sunat, yang macam sunat angkat takbir. Maknanya kalau tuan-puan tengok orang tak sapu muka lepas sembahyang, tuan-puan jangan kata dia tak amalkan benda sunat sebab dia baca kitab fiqh. Tapi kalau ada orang sapu muka lepas sembahyang, tuan-puan jangan kata dia melakukan bid'ah, tapi dia beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail. Jelas? Dua-duanya betul. Dia taklah sampai tahap sunat macam sunat angkat takbir, sunat letak tangan, tak. Tapi dia boleh diamalkan kerana dia diriwayatkan walaupun tarafnya dhaif. Okey? Jelas inilah disiplin. Macam mana Imam Nawawi, disiplin fiqh lain, disiplin azkar lain. Gitu. Supaya kita jelas. So, anak saya tanya, Baba ni kadang-kadang sapu, kadang-kadang tak sapu. Dia tanya. Kenapa Baba? Dia tanya, kenapa Baba lagu tu? Kadang sapu, kadang sapu. Saya kata, Baba ni, kalau Baba nak amal kitab fiqh, Baba tak sapu. Kalau Baba nak amal kitab Al-Azkar zikir, Baba sapu. Dua-dua boleh nak ajar pada anak. Dua-dua boleh. Supaya anak ni tak jadi manusia yang totok. Manusia yang totok.
Yang tu bid'ah, yang ni bid'ah tu totok juga. Yang ni pula, yang ni tengok je orang tak sapu muka tu Wahabi ni. Dua-dua totok. Tak nak. Kita tak nak. Kita kena jadi orang yang berilmu. So, siapa nak sapu silakan. Jadi ada cuma satu lagi. Siapa nak sapu biar sapu dengan sempurna. Apa maksud sapu dengan sempurna? Sapu dengan sempurna beserta doa. Ni sapu saja. Ni lah tak sempurnanya. Sapu beserta doa. Doa yang ada dalam kitab al-azkar ni. Tengok baca sendirilah. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim. Allahumma adhhib 'anil ham wal hazan. Saya tak baca yang ni. Saya baca bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma adhhib 'anil ham wal hazan. Saya baca yang tu. Ustaz ambil yang mana? Yang tu ada dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin. Jadi saya baca yang tu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma adhhib 'anil ham wal hazan. Saya baca yang tu ketika saya nak buat. Ada ketika saya tak buat. Jadi ikut saya lah bila saya nak buat, bila saya tak nak buat. Dan maknanya cantik. Maknanya apa dia? Ya Allah, hilangkanlah daripadaku keresahan dan kedukaan. Yang ni sekarang saya dah buat jugalah sekarang. Sebab serabut, sebab duka, sebab serabut COVID banyak. Saya bacalah. Nak suruh Allah hilangkan keserabutan tu. Saya sapulah muka saya bacalah. Baik. Cuma saya ada buat kajian lah tentang ni. Tapi kajian ni panjang lah kalau saya nak bincangkan. Nak bincangkan jadi panjang pula. Sebab kajian ni ilmiah betul ni. Ilmiah tentang tentang keilmuan ulama-ulama Melayu. Saya buat kajian tentang kenapa saya tengok ulama Melayu. Yang tu kita cerita kitab Arab. Kitab Melayu pula. Kita cerita kitab Melayu pula. Kitab Melayu pula dia masukkanlah zikir ni. Kitab Melayu. Dia masukkan zikir ni dan dia tambah lagi selepas tu. Jadi kenapa dia masukkan zikir ni dan dia tambah lagi. Saya buatlah, saya tunjuk. Soalan, baca doa lain boleh tak? Baik, kejap lagi. Kejap lagi saya baca. Nurmiza kata, kalau sapu saja je dosa ke Ustaz? Tak dosa, tapi tak lengkap lah kita nak amalkan hadis. Hadis suruh sapu dan juga baca doa. Hadis dhaif suruh sapu dan baca doa. Baik. Okey. Ustaz baca semula, baca kejap. Tak apa, yang bab doa akhir semayang ni saya akan syarah minggu depan. Senang. Sebab sebenarnya antara waktu paling makbul doa, ialah waktu hujung-hujung solat. Waktu paling makbul doa, waktu hujung-hujung solat, iaitu selepas daripada tahiyat akhir, selepas daripada fil alamin innaka hamidum majid. Di situ ada banyak senarai doa yang patut kita baca. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Special doa ni. Sebab apa? Doa ni doa yang Abu Bakar tanya Nabi supaya Nabi ajar dia. Aku nak baca doa apalah semayang. Nabi ajar doa ni. Bayangkan orang yang paling Rasulullah sayang, sahabat yang paling Rasulullah sayang adalah Abu Bakar. Dan Rasulullah ajar doa ni kepada Abu Bakar. Dan dibaca dalam keadaan waktu paling Rasulullah suka, iaitu semayang. Jadi kalau kita tak baca, rugilah satu. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi semua doa ni insya-Allah saya akan syarah pada minggu depan supaya kita tak lupa untuk baca doa-doa ni sebelum kita salam, satu. Yang kedua, ada pula orang ajar bila salam pertama, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Salam yang kedua, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian, bismillahilladzi la ilaha illallah rahmanir rahim. Allahumma adhhib 'anil ham wal hazan. Kemudian, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabir takbira. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Itulah yang telah dipatternkan siap oleh ulama kita, antaranya Tuan Guru Haji Abdul Rahman dalam buku beliau, yang mana Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni merupakan ayah kepada Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah ayah kepada Dr. Luqman bin Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan sekarang. Jadi Datuk kepada Mufti Wilayah Persekutuan telah tulis satu buku, itulah dia kata zikir-zikir selepas mayang. Jadi kalau kita baca buku-buku Arab, tak ada pula yang ni. So Tuan Guru Haji Abdul Rahman ambil daripada mana?
dan apakah sandaran dia. Saya dah buat kajian yang ni panjang lah kalau nak syarah ni. Nak syarah maknanya kalau nak buat tak salah, tapi hadisnya dhaif. Macam tadilah, macam sapu muka. Kalau tak buat tak salah, kalau nak buat pun tak salah. Tu kesimpulan yang boleh saya bagi tahu setelah kajian saya lakukan, dan buku tu telah pun dibukukan dan Telaga Biru sudah terbitkan buku tu. Baik, saya jawab soalan. So jawapannya, kalau pelajar tanya sapu muka tu, kalau saya tulis sunat dalam periksa sapu muka selepas solat tu, ustaz bagi markah ke tak bagi markah? Yang tu tanya lembaga peperiksaan. Sebab tak ada dalam buku. Tanya lembaga peperiksaan. Tak ada dalam buku. Tapi kalau nak kata sunat boleh berdasarkan kitab Al-Azkar. Kitab fiqh tak ada. Baik. Betul lah tu Nur Azimah Jami'un Bijamah kata Allahumma azib anil hamul hazan. Betul. Baik. Ustaz bacaan dalam solat baca surah ikut turutan ke? Contoh surah Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua surah An-Nas. Baik. Dia dalam istilah dalam istilah fiqh dia panggil tangkis. Tangkis ni kalau rakaat pertama dia baca qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua dia baca qul a'udzu birabbil falaq. Tu dia panggil tangkis. Makruh dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki boleh bawa batal. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki ketat. Saya tahu tu sebab waktu kami belajar di Universiti Malaya, di Akademi Islam Universiti Malaya Nilampuri. Di Nilampuri, kami duduk di Nilampuri 2 tahun. Walaupun kami tidak berada di negara Arab, tapi kami berada di tempat yang orang Arab ramai. Sebab tu tak heran kalau lepasan Universiti Malaya boleh cakap Arab. Tu tak heran. Sebab apa? Sebab lepasan Universiti Malaya Nilampuri ni, tak apalah saya bagi Nilampuri. Di situ ada pusat bahasa Arab. Dan memang orang Arab yang mengajar kat situ. Jadi kami semua akan sembahyang di sebuah masjid paling tua di mana di Malaysia. Itu Masjid Kampung Laut. Kampung Laut tu kampung Ustazah Yasirah. Power kampung dia tu. Masjid paling tua tu kampung dia tu. Kampung Laut. Tapi masjid tu telah dipindah ke Nilampuri. Jadi bila kami pergi sembahyang maghrib, sembahyang isyak, yang jadi imamnya antaranya kami lah. Geng-geng pelajar, makmumnya kadang-kadang orang Arab sembahyang situ. Jadi ada satu hari tu seorang sahabat saya sembahyang. Rakaat pertama dia baca wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha, rakaat pertama. Rakaat kedua dia baca wasyamsi wadhuhaha. Sedangkan dari segi turutan wasyamsi dulu baru wal-laili. Betul tak? Jadi bila sudah dia sembahyang tu, ada seorang Syekh Ali At-Tijani, orang Sudan, dia mazhab Maliki. Terus dia ke depan, dia terus ceramah. Orang Arab dia tak kira dah. Ceramah dia marah betul-betul. Imam ni mazhab antar, bagi rapat-rapat bagi. Malu kawan saya tu. Tu orang Arab kan. Dengan pakaian jubah hitamnya, jubah besarnya, serban besarnya. Dia marah, dia kata dalam mazhab kami boleh bawa batal, dia kata. Itu yang kami ingat tu. Itu yang saya ingat. Dalam mazhab Syafi'i tak batal, tapi tangkis ni maksud dia songsang. Macam kalau awak baca Quran, Allahus Samad, Qul huwallahu ahad, jadi macam gitu. Jadi songsang. Jadi kerana kesongsangan itu dalam mazhab Syafi'i dihukumkan makruh. Jadi ada kita pun heranlah dia marah sangat tu. Adalah yang mungkin ada pada pandangan saya imam tu pula dia baca wal-laili dulu sebab wal-laili idza yaghsha tu lebih panjang daripada wasyamsi wadhuhaha. Sebab dalam mazhab Syafi'i disunatkan baca rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Satu, sunat baca rakaat pertama surah yang ikut tertib. Maknanya sunat baca qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Okey. Tapi taklah sunat baca qul huwallahu ahad rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq rakaat kedua. Sebab apa? Sebab qul a'udzu birabbil falaq lebih panjang daripada qul huwallahu ahad. Boleh faham maksud saya? Jadi kena pandailah nak pilih tu. Jangan pula rakaat pertama wal asri.
wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rakaat pertama. Rakaat kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Tak kenalah sebab rakaat pertama lebih pendek daripada rakaat kedua. Walaupun turutan surah tu betul. Jadi kalau nak dua sunat, maka kita baca rakaat pertama apa dia? Wailul likulli humazatil lumazah. Rakaat kedua alam tarakai. Baru geng dia. Ataupun rakaat pertama alhaqumut takatsur. Rakaat kedua wal asri. Kalau wal asri baru wailul likulli, boleh, taklah kata salah sebab dia tidak songsang. Tapi rakaat pertama lebih pendek daripada rakaat kedua. Jelas? Jelas tu? Baik. Ustaz, kalau orang tu dah hafal 30 juzuk, lepas tu dalam solat orang tu baca satu surah yang paling panjang, boleh ke Ustaz? Jawabnya kalau dia seorang-seorang silakan. Dia sembahyang seorang-seorang, kalau malam dia sembahyang tahajud, bolehlah dia nak baca berapa juzuk macam Nabi baca. Nabi SAW baca satu rakaat, Nabi baca sehingga hampir dekat 6 juzuk. Nabi baca hampir dekat 6 juzuk. Tak apa sebab sembahyang seorang. Kalau sembahyang jadi imam, tak boleh baca panjang-panjang. Dia jadi makruh dah kalau panjang-panjang. Kalau isyak tu paling cantiknya sepanjang sabihis, sepanjang sepanjang wal-laili idza yaghsha. Kalau subuh panjang sikit, panjang sikit lagi. Baik. Baca doa lain boleh tak? Boleh baca doa lain, tak ada masalah baca doa sebab kita nak kejar baca doa waktu waktu dalam semayang ni tak salah. Tapi yang Nabi ajar tu kita tinggallah, rugilah menyelisihi sunnah. Nak tanya, okey, Ustaz Hazian nak tanya duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kenapa Ustaz Hazian ni? Nak tanya apa Ustaz Hazian ni? Ustaz. Ya. Kalaulah cara dia duduk tahiyat akhir tu salah. Anak saya pernah tanya kawan dia duduk tahiyat akhir tu, dia punggung dia jatuh sebelah kanan. Jadi apa hukumnya? Hukumnya tak dapat sunnah. Tawarruknya punggung sebelah kiri. Oh, maksudnya sah lah solatnya? Sah. Duduk bersila sah lagi. Cuma tak sunnah. Dia isunya isu sunat. Sunat duduk cara iftirash dan sunat duduk cara tawarruk. Tapi duduk tu wajib. Maknanya dia tak boleh lah nak tahiyat akhir dalam keadaan berdiri. Dia kena duduk. Duduk macam mana? Duduklah macam mana-mana duduk pun. Tapi yang sunat duduknya adalah duduk cara iftirash. Duduk cara tawarruk. Okey, beres? Jelas? Okey, faham. Maksudnya kalau duduk tahiyat awal tu, kalau dia punya kaki dia tu bersilang macam tu pun sah lah maksudnya? Sah. Oh, okey. Tak ada masalah. Okey. Itu je soalan. Okey. Boleh tak baca doa ni dalam hati bahasa Melayu? Boleh. Boleh. Doa mana? Doa mana? Doa waktu salam tu. Baca Melayu pun tak apa, baca dengan contoh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kau hilangkanlah daripada aku keresahan dan kedukaan. Boleh dengan suara pun boleh. Kenapa? Sembahyang habis dah. Sembahyang habis dah. Selesai kan sembahyang? Sembahyang kan selesai dengan salam. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Tuhanku, Covid ni boleh tahan juga serabut ya Allah. Hilangkanlah ya Allah serabut ni ya Allah. Boleh. Baik. Jelas. Nak tanya Ustaz, boleh tak lepas solat isyak terus buat solat sunat ba'diyah dan terus witir? Boleh. Okey, baik soalannya. Terus witir. Lepas tu baru zikir dan doa-doa lain. Okey, Ustazah Jabedah Hussein. Dalam mazhab Syafi'i. Okey, baik. Saya bagi tahu semua dulu. Semua mazhab mengatakan sunat berzikir selepas mayang. Itu satu fakta. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, sunat berzikir selepas mayang dahulu sebelum semayang sunat ba'diyah. Maknanya selesaikan semayang dulu. Selesaikan zikir dulu. Astaghfirullah, subhanallah, ayat kursi apa tu selesai dulu, baru semayang sunat ba'diyah. Dalam mazhab Hanafi, sunat semayang ba'diyah dulu, baru zikir. So, Ustazah Jabir dah tanyanya, jawabnya kalau mazhab Hanafi lagu tu lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i
kena semayang, kena zikir dulu baru semayang sunat. Jelas? Kena zikir dulu baru semayang sunat. Dan saya nasihatkan kepada imam-imam. Dengar ni, imam-imam, ustaz-ustaz. Kita ni lepas mayang, kita sunat baca zikir lepas mayang. Bukan sunat baca tabarakalladzi lagi. Jangan gugurkan zikir sudah semayang kerana nak kejar tabarakalladzi. Tabarakalladzi tu sunat dibaca tak berwaktu. Maknanya tidak semestinya lepas mayang nak baca dekat tidur pun tak apa. Jadi oleh kerana dia tidak terikat dengan waktu, kita kena selesaikan benda yang terikat dengan waktu dulu. Apa benda terikat dengan waktu? Iaitu doa, iaitu zikir selepas mayang. Zikir selepas mayang tu kena selesaikan di zikir selepas mayang, barulah baca tabarakalladzi. Kenapa? Lepas daripada semayang, terus baca tabarakalladzi. Tak ada zikir dah. Habis dipendekkan zikir. Yang ni tak kena. Kita telah gugurkan sesuatu yang Nabi suruh secara khusus kerana nak kejar satu amalan yang Nabi suruh tapi tidak secara khusus lepas mayang. Yang ni tak betul. Saya kena tegur. Sebab saya tengok saya pergi mana-mana masjid ni. Sudah daripada salam, Assalamualaikum Allah, astagfirullah. Tu ambil tabarakalladzi. Saya kata silap faham. Yang sunat betul-betul lepas mayangnya zikir tu. Zikir tu. Jadi kita tinggal benda yang berkait dengan semayang kerana nak kejar benda lain. Tak betul lah tu. Tak betul. Sama juga dalam kes semayang ajak. Sudah daripada semayang fardu, terus bangun semayang ajak. Tunggu dulu, zikir tu sunat. Buatlah zikir dulu, nak semayang ajak tak apalah. Ni ada juga ni. Zikir dulu, sebab zikir tu yang berkait dengan semayang fardunya. Kena zikir dulu. Ustaz, ginilah paling pendek zikir lah. Paling pendek zikir astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu ada riwayat. Itu ada riwayat. Lepas tu bangunlah. Kalau pendek, kalau nak ambil yang paling pendek. Tapi rugilah kita tak ambil subhanallah, kita tak ambil Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak ambil. Yang tu yang saya ajar kepada sahabat-sahabat saya bila semayang di RNR. Saya geram juga bila pergi semayang RNR. Pak Imam kat RNR ni, dia semayang sudah daripada dia semayang tu, dia punya zikir macamlah surau RNR tu dia punya. Macam dia pengerusi surau tu. Dia baca panjang, kita duk tunggu belakang ni, geram sungguh. Untuk RNR, saya nasihatkan ustaz-ustaz, kalau jadi imam RNR, sudah daripada semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, bangun keluar. Kau tak nak doa pun. Itu sunnah pernah Nabi buat paling pendek. Paling pendek. Astaghfirullah, keluar. Kalau malah nak doa lah. Tu paling pendek. Jadi ayat kursi baca sambil berjalan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu selesai sembahyang, kamu nak zikir, diri ke, baring ke, jalan ke, ikut umumlah. Nabi bagi tahu. So boleh buat sambil-sambil jalan balik. Tu kena pandailah dari segi fiqhnya. Okey. Ada dah tu 10-20 dah tu. Ustazah Siti Fatimah ni dah lengur dah tangan dia dah. Ustazah Siti Fatimah, ada soalan? Tertekan? Ada soalan? Tertekan tu. Tak ada? Okey, selesai. InsyaAllah minggu depan saya akan senaraikan dan saya akan typekan doa-doa sebelum salam. Doa-doa sebelum salam, antaranya yang Ustazah telah setelah Ustazah Yasirah telah telah kongsikan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Zulman katsira katsira. Ada riwayat zulman kabira, ada juga. Kalau awak jumpa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira, tak salah. Ada riwayat tu. Ada juga riwayat katsira, ada dua-dua. Okey, terima kasih Tuan Haji Hasni, wakil daripada Masjid Mutiarini. Tuan Haji Hasni, bendahari Masjid Mutiarini, ada dalam majlis kita pada malam ni. Okey, terima kasih. Minggu depan boleh share link. Boleh masuk sampai 250 orang ni Tuan Haji Hasni. Boleh share link ni kepada Masjid Mutiarini, Pak.
Setakat ni baru 180, ada 70 orang lagi kosong. Okey? Terima kasih Ustaz. Setakat tu sajalah saya rasa untuk kita bincangkan pada malam ini. Pertama, satu lagi saya nak pesan, nak ucapkan terima kasih untuk pengetahuan pengurusi Helwa, Puan Hajah Raziah, bahawasanya antara yang paling banyak menyumbang gerobok rezeki kita adalah geng-geng dalam ni lah ni. Gerobok rezeki kita kan. Baru ni pun saya ada bagi lagi duit sebab antara penyumbang yang terawal mula-mula, ingat tak mula-mula nak sumbang tu kan, saya kata ni geng-geng ni lah, geng infak ni lah, geng-geng yang ada dalam ni. Mereka lah yang telah menginfakkan duit tu, dan dah 2, 3, 4 kali dah saya bagi pada Tuan Haji Azman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Allah Ta'ala berkati. Kalau Tuan Haji Azman ada, bolehlah dia ucapkan. Tak apalah, saya serah pada ni lah, serah pada Helwa lah untuk ucapkan terima kasih kepada golongan penginfak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mewakililah sebab Haji Kamrudin ada tapi tak kuat pun nak cakap. Mewakili surah Al-Falah mengucapkan berbanyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri rezeki yang lebih baik lagi untuk para peninfak. Dan kita teruskanlah insya-Allah. Okay, terima kasih. Sama. Okey, sekarang itu sajalah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah hari Sabtu ni ada tajuk puasa hari Sabtu ni, insya-Allah.